Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Abang ucapkan terima kasih sebab sekarang Abang punya subscriber dah hampir mencecah sehingga waktu ni lah hampir mencecah 50,000 kilo. 50,000 K. Ya Allah, ya Tuhanku, gila besar betul rahmat Allah kan. Allah nak bagi rahmat macam ni lah kan, Tuhan nak bagi rahmat. Abang ucapkan terima kasih sangat sebabnya niat abang hanya satu, iaitu abang sampaikan sesuatu supaya menjadi iktibar untuk kita semua. Dan hari ini adalah hari untuk abang ceritakan kisah seram. Dan ada juga yang komen kat abang, "Bang, video abang dah makin cantik." Nak tahu tak rahsianya? Rahsianya abang letakkan lampu Kalimantan dekat depan. Jadi biar terang. Nak beli lampu bulat tu, kalau lampu bulat tu dia terpantul tau dekat abang punya cermin mata. Jadi cermin mata abang akan nampak bulat je tu ke tengah-tengah ni. Jadi abang tukar kepada lampu Kalimantan. Gigih kan lampu Kalimantan. Okey, jadi cerita kali ini disampaikan oleh by email tau, menggunakan email oleh seorang bekas pekerja kilang. Kalau dulu-dulu dia punya ayat ni kita panggil Minah Kilang. Sekarang ni umur dia lebih kurang macam bayi-bayi makcik abang lah, dalam 40-an, 50-an lah abang rasa. Sebab kisahnya berlaku pada tahun 1990-an. Dia tak beritahu tahun berapa dan dia tak beritahu dekat mana. Cuma dia ni beritahu semua cerita hantu ni adalah berlaku dekat kawasan kilang. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang. InsyaAllah abang akan ceritakan perkongsian daripada seorang kakak namanya Mastura atau nama pendeknya Mas. Cerita hari ini terbagi kepada 4. Mungkin panjang, mungkin pendek, abang tak tahu, tapi abang rasa panjang. Cerita pertama daripada Mas, ialah cerita pertama daripada Mas. Berbelit-belit abang nak cakap. Okey, dia kata lokasinya terpaksa dirahsiakan, tapi berlaku dekat satu kilang. Kilang ni ada 3 blok besar, lepas tu dia ada padang, lepas tu dia ada blok lelaki, asrama lelaki dan asrama perempuan. Asrama lelaki 4 tingkat, asrama perempuan 3 tingkat, lebih kurang lah. Dan abang rasalah lokasinya terletak dekat negeri-negeri selatan, mungkin Negeri Sembilan ataupun Negeri Johor. Sebabnya pada waktu zaman-zaman 90-an, kilang dekat Negeri Johor dengan Negeri Sembilan memang banyak dan memang ramai minah-minah kilang. Itu adalah terms yang kita guna ataupun ayat yang kita guna untuk yang kakak-kakak pekerja kilang dululah. Okey, cerita dia macam ni. Kak Mas ni, abang panggil dia Mas je lah. Mas ni, dia kerja sebagai quality department. QA department, quality, untuk cek barang-barang yang masuk ke dalam kilang supaya barang yang masuk tak ada kerosakan, tak ada defect, tak adalah benda-bendanya mestilah selari dengan apa yang diharapkan oleh pihak manajemen kilang. Itu dah tugas QA. Perhatikan kalau tengok barang tu masuk tak seperti yang diharapkan, dihalaunya barang tu keluar. Itu dah tugas QA. Nak dijadikan cerita, pada satu hari ni dia kena kerja overtime sebab ada barang yang masuk lebih kurang pukul 1 pagi macam tu. Dan dia cakaplah dengan bos dia tak naklah kerja sorang-sorang, dia mintalah kawan dia temankan. Jadi bos dia setuju. Malam tu dia bekerja, Kak Mas bekerja dengan Kak Zura. Dia orang partner sama-sama. Waktu ni dia orang masih umur 20-an, masih remaja lagi. Dan Kak Mas dengan Kak Zura ni dia duduk dekat hostel perempuan yang disediakan pihak kilang lah kan. Jadi bila barang tu masuk, dia pun buatlah checking kotak, checking bentuk barang semua. Bila dah habis kerja lebih kurang pukul 2 pagi. Jadi habis kerja tu dia berdua pergilah balik ke hostel dan tak jauh sangat, masih ada lagi dalam kawasan kilang. Nak dijadikan cerita, dekat kawasan kilang tu, dekat asrama perempuan masih lagi ramai pekerja-pekerja. Satu bilik selalunya 4 orang, tapi bilik Kak Mas ada 2 orang saja, Kak Mas dengan dia punya roommate. Cuma mengikut kata Kak Mas, roommate dia ni selalu balik kampung dan kadang-kadang aja ada dekat asrama sebab kampung roommate dia ni dekat dengan kawasan kilang, tak berapa nak jauh. Cuma kalau ada emergency, dia akan duduklah dekat kawasan kilang. Okey, balik pada cerita. Lepas tu baliklah Kak Mas dengan Kak Zura ni berdua-dua sampai dekat asrama. Dekat asrama dia teruslah naik tingkat yang paling tinggi lah. Mengikut kata Kak Mas duduk tingkat yang paling tinggi. Sampailah berjalan kaki ke bilik Kak Mas.
Lepas tu Kak Zura ni cakap lah, Zura cakap, Kak pula Zura lah nama. Zura cakap lah, Mas, malam ni aku tidur bilik kau, boleh tak temankan kau, sebab bilik aku 3-3 orang ada dalam tu, bilik kau seorang aja, aku teman kau lah malam ni. Tu Mas kata, okey, tak ada masalah, lagi bagus aku teman aku kan, kurang-kurang aku ada teman-teman borak, teman-teman bual. Lepas tu Zura sambung, kalau macam tu aku nak terus tidur lah, malas aku nak mandi-mandi, dia kata. Aku penat. Kerja tadi tu memang stres aku, jadi aku malah nak mandi-mandi, lagi pun aku rasa badan aku masih lagi harum. Okey, masih lagi harum, jadi aku teruslah tidur. Mas marah lah, kau ni at least mandilah dulu, baru berus gigi ke, basah-basah badan ke, shampoo-shampoo rambut ke, sebab kita tadi kan kerja dalam keadaan yang berhabuk kan, jadi tak eloklah kita sebagai anak dara mandi macam kita sebagai anak dara. Abang sebagai anak dara. Itu lakonan sebagai anak dara terus tidur, tak elok, nanti katanya akan kahwin dengan orang tua. Tapi orang tua sekarang banyak duit tau. Okey, balik pada cerita. Tapi Zura cakap tak nak lah, dia nak terus tidur lah, dia terus tarik selimut. Nak pula waktu tu tingkat paling tinggi, tingkat 3 kan, jadi angin kuat lah. Dan bilik asrama dia tu ada balcony. Special ada balcony. So angin yang masuk kuat, jadi tak perlulah rasa nak mandi-mandi, dah sejuk dah. Dia just ganti baju dan dia pun teruslah, Zura pun terus tidur. Tapi Mas tak boleh tidur terus macam tu. Dia mestilah bersih-bersihkan badan dia, lap-lap badan dia, at least mandilah, jirus-jirus air kat badan supaya segar, dan barulah boleh tidur sebab esok nak sambung kerja balik kan. Jadi bila dia tengok Zura pun dah salin-salin baju, dah tidur, lantak kau lah, dia kata aku nak pergi mandi. Dia capai tuala, dia capai dia punya peralatan mandi, dia terus pergi bilik air. Nak dijadikan cerita, bilik air tu terletak dekat tengah-tengah blok. Korang boleh bayangkan blok tu panjang, ada bilik 1, bilik 2, bilik 3, katakanlah 10 bilik, dekat tengah-tengah tu adalah bilik air, di antara bilik 6 dengan bilik 5 adalah bilik air. Dan dalam bilik air dia tu ada tempat gosok baju, ada tempat sinki untuk berus gigi, dan juga bilik-bilik mandi. Dan bilik-bilik mandi tu disusun bersebelahan satu sama lain. Jadi selepas dia datang bilik air, dia tak rasa takut sebab dia kata dah lama dia tinggal dekat asrama tu, dan memang dia tahu macam-macam, dia dengar cerita, tapi dia buat bodoh je lah kan. Okey. Lepas tu dia pun berus gigi. Bila dah masuk part seram ni, abang mulalah meremang-remang bulu tengkuk. Sekarang ni baru pukul 11.30 lebih kurang macam tu. 11.30 malam. Jadi Mas pun berus gigi, buru-buru gigi. Dah habis berus gigi, dia pandang kiri, pandang kanan. Seram juga, dia kata. Ni pukul 2 pagi ni tak ada orang, tak apalah. Lagipun blok ni ramai orang kan, tak heran lah. InsyaAllah lah tak ada apa-apa. Dah buru-buru gigi pun dia teruslah masuk bilik air mandi. Bila dia buka shower, dah start mandi, dia dengar ada orang masuk bilik air, bertapak, pergi masuk bilik air sebelah bilik air dia. Lepas tu kunci pintu. Lepas tu dia pun macam tergerak, jangan-jangan Zura kot. Dia tanyalah, Zura engkau ke? Tu Zura jawab, aku. Okey. Tapi jawapannya agak lembut, bukannya macam Zura yang dia kenal. Lembut pula, mungkin penat tu. Okey. Itulah dia kata, patut baguslah kau mandi, teman-teman aku kat sini. Lagipun kita tak elok lah tidur terus, badan berabuk-abuk, dia kata. Apa tu Zura pun kata, itulah aku pun nak mandi ni, bagi segar-segar badan, dia kata. Okey, berborak-borak lah. Tapi dia orang borak 2 orang, berialah, dia gelak-gelak pukul 2 pagi. Gelak-gelak macam tu, mandi bersebelahan. Anak dara lah tu. Tergelak-gelak sebab dia kata waktu tu dia cerita pasal ada budak baru, lelaki baru masuk, handsome, kata. Zura suka, Mas pun suka. Masa tu dia orang tak ada power lagi, belum ada tunang lagi. Gelak. Lepas tu Mas cakap lah, weh Zura, aku sudah aku tunggu kau tau dekat sinki, dekat depan ni. Kau tunggulah, dia kata. Lepas tu Mas pun keluar pada bilik air. Bila keluar pada bilik air, dia tunggulah depan bilik air tu. Dia dengar Zura mandi. Bila dia dengar Zura mandi, guru aku pecah, tiba-tiba senyap. Tak ada bunyi shower. Dia tak ada bunyi yang kerepus kalau kita mandi tu kan. Memang dah tak ada bunyi tu lagi. Lepas tu dia rasa macam pelik. Dia ketuk pintu. Zura, engkau sudah mandi ke belum ni? Aku dah tunggu kat depan ni. Senyap. Tak ada apa-apa bunyi. Lepas tu Mas cakap lagi, Zura, kau jangan main-main, Zura, aku tu kat depan ni. Engkau cepatlah keluar pada bilik air. Senyap.
Tak ada lagi jawapan daripada Zura. Tapi bunyi air jatuh tu masih ada lagi lah. Bunyi shower air shower tu masih jatuh lagi. Dia diam. Okey. Lepas tu dia pergi dekat pintu Zura tu, dia letakkan telinga dia. Dengar, ada bunyi shower ni, okey. Okey. Dia kuatkanlah hati. Dia tolak pintu. Bila dia tolak pintu, korang tahu dia nampak apa? Dia nampak air shower jatuh tapi orang tak ada. Dia punya takut waktu tu. Dia nak lari. Tapi sebelum dia lari, dia tutup shower dulu. Waktu baru dia lari. Bagus Kak Mas ni. Dia tutup shower, baru dia lari. Dia berlari kuat-kuat gila. Sampai dekat bilik. Dia buka bilik, tengok Zura tengah berdengkur. Korang bayangkan. Yang tadi bercakap dengan Zura. Tengok Zura dah berdengkur. Apa dia sapuk Zura. Tadi kau ada kat bilik air ke tidak? Dia cakap, bilik air apa? Aku tidur lah. Lepas tu dia tengok selipar. Memang tak ada basah. Sudah dia pun tu lap semua mandi. Terus tidur. Dah ketakutan malam tu. Dah punyalah sepanjang malam dia fikir dia cakap dengan siapa. Memang selalunya dengar orang cerita, kali ni diri sendiri kena. Gila seram siul. Kalau abang lah, abang sepak Zura dulu. Kau main-main kan, abang sepak sampai dia bangun. Kalau abang lah, baik kau mengaku. Tapi Mas tak buat macam tu sebab dia yakin Zura tak mandi. Yang dia cakap tu sebenarnya mungkin kan. Okay. Itu adalah cerita pertama. Dan sepanjang malam tu dia rasa tak selesa. Tapi lepas dia selawat-selawat Nabi, dia cakap baca-baca apa yang patut, akhirnya dia tidur lah. Okay, settle kisah pertama. Kisah yang kedua masih lagi dekat asrama yang sama. Kali ni waktu cuti tau. Waktu hari Jumaat masuk hari Sabtu. Jadi diorang ni ramai-ramai lah berkumpul-kumpul dekat bilik Mas. Orang ramai suka kumpul kat bilik Mas sebab Kak Mas ni pergi Kak lah, kejap Mas, kejap Kak, korang faham je lah kan. Mas ni dia suka beli makanan, beli Maggi, ya nasi impit, ya apa-apa lah semua. Jadi ramailah anak-anak dara kumpul kat bilik dia, sambil-sambil kumpul-kumpul, berborak-borak, bergurau senda. Dia tak ada tajuk topik lain. Siapa yang paling handsome dalam kilang? Manager ke, operator ke. Ramailah cerita anak-anak dara kan. Abang tak ada pengalaman sebab abang bukan anak dara. Jadi tapi orang lelaki pun memang selalu duduk borak-borak. Tapi lelaki kalau borak dia ekstrim sikit. Siapa paling cantik, siapa paling seksi, siapa yang paling gitu. Lelaki kalau duduk cerita memang macam tu kan. Siapa yang 36, 20, 36, itu rahsia antara lelaki. Nanti kalau korang ada suami, pergi tanya suami korang, bang, betul ke lelaki kalau cerita, suka cerita yang gitu-gituan? Mesti lelaki korang kata, mana ada kita orang cerita pasal ceramah agama. Kalau dia jawab ceramah agama, sepak dulu. Memang menipu. Tak adalah, itu gurau-gurau je. Okey, balik pada cerita. Lepas tu dia pun borak ramai-ramai, gugang kat situ. Ada Zura, ada Mas, adalah beberapa orang lagi, termasuk seorang yang bernama Liza. Lepas dah habis-habis tu, dah borak-borak sakan tu, Liza cakap, aku nak berus gigi, boleh korang teman tak? Dia kata, tak ada siapa nak teman. Kau kalau nak berus gigi, kau pergilah sendiri. Walaupun Mas hari tu kena, ini malam belum pukul 2 lagi, baru pukul 10 malam. Jadi kau pergi, tak ada apa-apa punya. Kalau nak muncul pun, dia muncul pukul 2 nanti. Kata kawan-kawan, gelak-gelak lah. Lepas tu si Liza ni macam, nak berus gigi tapi takut. Tapi awal malam kan, bolehlah, okey je lah kot. Dia pun pergilah sorang-sorang, bawa ubat gigi, berus gigi. Bilik dia orang pun sebelah-sebelah je kan. Tengah-tengah dia budak-budak ni borak, tiba-tiba dia nampak Liza berlari dengan muka pucat lesi. Ni selepas 10 minit dengan muka pucat lesi, dia masuk dalam bilik, dia terus pergi dekat Mas, dia peluk Mas, menggigil-gigil badan dia. Dah kawan-kawan dia semua cuak, baik Zura, baik Mas dan kawan-kawan lain tengok Liza macam tu dah cuak. Lepas tu Mas tanya, kau Liza, kau kenapa ni? Kau nampak hantu ke apa ni? Ya Mas, aku nampak engkau kat bilik air. Mas terdiam. Kenapa nampak aku pula? Macam mana kau nampak aku? Nanti dulu, aku tak boleh cerita, aku dah takut sangat. Aku dah mau macam mana ni, macam mana? Tu kawan-kawan dia cakap, ambil air, bagi minum dekat Liza ni. Bagi dia tenang sikit lah, hati dia tengah bergejolak. Bergejolak. Betul lah? Bergejolak.
Diorang takutlah kan. Dia gundah gulana. Dah minum air, dah tenang, dah istighfar, dah selawat. Dia suruh cerita. Liza, kau cerita apa sebenarnya sampai kau pucat lesi macam tu. Lepas tu Liza cakap lah, masa aku pergi bilik air tadi, aku tengah berus gigi. Lepas tu aku nampak engkau pergi masuk toilet dekat dengan tempat berus gigi tu. Aku cakap dah, Mas, baik kau teman aku, Mas. Lepas kau masuk toilet, kau tak buat apa-apa. Kau tak kencing, kau tak berak, atau kau tak flush. Kau senyap je, lepas tu kau keluar daripada toilet. Lepas kau keluar daripada toilet, kau duduk belakang aku. Lepas aku tengok kau, aku pelik. Kenapa kau senyum kau tu menyeringai? Macam bukan manusia yang senyum. Aku pun macam, Mas, kau okey tak ni? Aku cakap macam tu kat engkau. Lepas tu kau tak nyaut. Kau diam, kau tengok aja aku. Dengan buntangkan mata, lepas tu kau senyum je kat aku. Sampai nampak gigi kau. Macam tenganga sikit kau lah. Lepas tu aku rasa macam tak sedap hati. Aku palingkan muka tengok engkau. Kau tahu, aku tak nampak apa-apa weh. Aku nampak benda tu dalam cermin, tapi aku tak nampak yang sebenarnya kat belakang aku. Kau gila, aku terus lari weh. Aku terus masuk bilik. Aku tengok kau ada kat bilik sah yang aku nampak tadi bukan kau. Itu petandanya malam tu semua yang ada dalam bilik tu tak tidur bilik masing-masing, tidur bilik tu. Bawa bantal, bawa selimut, bawa toto, tilam, semua tidur bilik Mas. Dah ketakutan malam tu. Jadi disebabkan cerita tu, heboh satu asrama yang diorang nampak hantu Mas. Jadi ada jugalah kakak-kakak kilang yang beli. Perangai macam tu, tak payah hantu pun dah perangai macam hantu. Kakak-kakak kilang macam tu. Abang dulu pernah kerja kilang. Mulut-mulut dia orang memang macam halilintar. Jadi hebohlah kisah Liza. Dan Liza pun demam selepas tu. Liza dibawa keluarganya, bawa balik kampung. Dan selepas tu, diorang dah tak jumpa Liza lagi sebab Liza dah berhenti. Dia tak sanggup lagi nak kerja dekat kilang tu. Dia kata, dah cukuplah sampai situ. Dan dua kisah ni buatkan Mas rasa lebih berhati-hati. Mas dengan Zura. Mas dengan Zura ni kawan baik tau. Dia lebih berhati-hati. Okey, tamat cerita kedua. Cerita yang ketiga masih lagi dekat asrama, tapi kali ini berkaitan dengan yang berbola api. Bukan berbola api, yang kepala terbang tu. Abang malas nak sebut. Sebab malam kan. Korang tahu je kan rumah abang ni macam mana. Jadi abang mengelak untuk sebut lah. Okey. Satu hari, cuti. Semua orang dah balik. Disebabkan semua orang dah balik, Mas dengan Zura berpakat-pakat tidur satu bilik. Tapi kali ni tidur bilik Zura. Sebabnya bilik Zura tu bilik yang paling hujung. Bilik-bilik yang paling hujung, diorang bolehlah buka sliding door. Kan ada diorang punya asrama kan ada sliding door, ada balcony. Dia buka sliding door, bolehlah angin-angin masuk kan. Jadi diorang berdua pun tidurlah dekat bilik Zura. Okey, bukalah sliding door tu. Sambil-sambil buka kat sliding door tu, kalau tak silap abang ada lagi seorang kawan dia. Dia bertiga lah dalam bilik tu. Zura, Mas dengan Lin lah. Abang namakan dia sebagai Lin. Abang sebenarnya lupa nama. Lin, Zura dengan Mas. Okey lah. Dia pun borak-borak lah bertiga buka sliding door. Masa tu dah pukul 12. Tapi besoknya cuti kan. Sedap lah nak borak. Sambil borak-borak, sambil makan-makan kuaci, minum-minum air sirap, sambil tu cerita-cerita apa perancangan masa depan kan, nak kahwin dengan orang macam mana, orang kaya, pilih rupa ke, pilih kekayaan ke. Tambahan sorry Kak Zura, Kak Mas, saya tambah. Dia tengah borak, tiba-tiba Mas nampak ada satu benda melintas depan bilik, tapi agak jauh lah daripada bilik tu. Bilik dia orang tingkat paling tinggi. Adalah nampak benda melintas. Lepas tu dia rasa macam, benda apa tu? Lepas tu diam. Lin dengan Zura berborak rancak-rancak, tapi Mas dah senyap. Mas tengok je kat luar. Perhatikan. Tiba-tiba dia melintas sekali lagi benda tu. Benda apa tu? Okey. Lepas tu Lin dah perasan. Mas, kau kenapa senyap? Kata Mas, kau cuba orang tengok kat luar. Apa benda tu Dia kata. Lepas tu Lin pun tengoklah kat luar. Masa tu Zura tak tengok sebab Zura tengah ada benda yang dia tengah buat lah. Macam ada kerja sikit lah kan. Lepas tu Lin pun tengok kat luar. Waktu Lin tengok kat luar dengan Mas tengok kat luar, tiba-tiba benda tu lalu agak dekat. Dan waktu tu baru dia nampak kepala dan ada benda berjurai macam isi perut. Waktu tu Lin terus tundukkan kepala, menggigil badan dia. Yang Mas tak boleh buat apa-apa. Dia tengok aja. Dia macam tergamam.
Lepas, kata Kak Mas waktu tu, dia kata macam dia tak tahu nak express apa. Dia kata dalam otak dia, apa benda tu? Sebab itulah pertama kali dia tengok benda tu kan, melintas untuk kali kedua. Tapi lepas tu dah tak ada melintas lagi. Bila Zura dengan Lin dengan Mas senyap, Zura pun pelik. Weh, korang kenapa senyap tiba-tiba ni? Weh, korang kenapa senyap tiba-tiba ni? Dia tengok belakang kawan dia. Dia tengok Mas dah tersenyap, tengok tempat gelap. Lin dah kelubungkan kepala dia, dah gigil. Lepas tu Zura pun memang tak cakap banyak, dia terus tutup sliding door, ketenggung tutup sliding door. Barulah waktu tu Mas tersedar. Dia tanya, Mas kau nampak apa? Lepas tu Mas terus pandang Lin. Lin kau nampak tak? Nampak. Lepas tu barulah dia orang cerita. Dia orang nampak benda tu terbang dengan isi perut berjurai-jurai, melintas dekat tingkat yang paling tinggi. Hui, kalau abang minta jauhkan lah untuk lihat benda-benda macam tu. Abang bukan apa, memang abang tak berani dan tak ready. Dan sejak daripada tu, dia orang memang tak berani nak buka sliding door waktu malam. Walaupun ramai-ramai sebab takut nampak benda tu. Dan mengikut kata Mas, dia rasa macam waktu benda tu melintas, benda tu macam menjeling-jeling ke arah dia. Sebab itu dia tergamang. Dia tak tahu nak express macam mana. Dia tak tahu nak cakap macam mana. Dah, itu adalah kisah yang ketiga. Kisah yang keempat adalah kisah penutup. Kisah seram di kawasan asrama perempuan kilang. Abang tak tahu kat mana, sama ada Negeri Sembilan, Johor, sebab dua negeri ni yang paling banyak kilang kan pada zaman-zaman 90-an. Okey, cerita dia macam ni. Cerita yang keempat ni sebenarnya patutnya abang letak cerita yang pertama. Sebabnya cerita yang keempat ni berlaku pada asrama lama perempuan sebelum asrama baru dibuat. Okey. Jadi asrama lama perempuan tu ada 15 tingkat. Sebenarnya itu bukan asrama, itu adalah bangunan kosong yang pihak kilang sewa untuk jadikan asrama. Tapi disebabkan pekerja perempuan boleh dimuatkan sampai tingkat keempat. Jadi tingkat kelima dan ke atas memang dikosongkan macam tu aja. Memang tak ada penghuni. Tapi mengikut kata Kak Mas, sewaktu dia mula-mula kerja kat kilang tu memang dia duduk dekat asrama lama ni lah. Sebab asrama baru yang abang cerita dalam cerita pertama, kedua, ketiga tu tak buat lagi. Jadi waktu dekat asrama ni dia duduk berdua dengan seorang kakak lah, Kak Lina lah abang panggilnya, Kak Lina. Dia duduk berdua dengan Kak Lina. Jadi dia pernah dengar orang-orang cerita tingkat ketujuh, tingkat yang paling scary Mary, yang paling seram. Macam-macam orang nampak tingkat yang ketujuh tu. Jadi untuk mengelakkan daripada dia ternampak dengan benda-benda yang tidak sepatutnya, dia memang set dekat otak jangan naik kat tingkat ketujuh. Nak jadi cerita, satu hari tunang dia, sekarang dah jadi suami dia lah, tunang Kak Mas ni lah, tunang Mas dengan tunang Kak Lina datanglah ke asrama perempuan nak jumpa dengan tunang masing-masing kan. Nak jumpa dengan tunang masing-masing. Lepas tu Kak Lin dengan Mas pun berpakat lah. Kita turun sama-sama, kata Kak Lin. Kita turun sama-sama. Lepas tu kita akan naik sama-sama. Lepas tu kalau akak lambat, kau tunggu akak dekat balkoni boleh tak? Nanti akak naik dengan kau sama-sama. Akak seram lah nak naik seorang-seorang. Atau Mas kata, boleh Kak, tak ada masalah. Nanti kita naik sama-sama kan? Okey. Nak jadi cerita, lepas tu diorang turun bawah. Lepas turun bawah, masing-masing lah terpisah. Jumpa tunang masing-masing. Bila dah jumpa tunang masing-masing, nak jadi cerita lah. Kata Mas waktu ni diorang belum bertudung, berhijab lagi. Diorang belum bertudung. Jadi rambut masing-masing, kalau anak dara dulu-dulu memang panjang sampai ke punggung. Meremang, memang dia punya trend zaman tu. Nanti kakak-kakak yang ada pengalaman kongsi kat bawah, komen kat bawah. Memang zaman tu abang pelik kenapa semua orang mengerbangkan rambut panjang. Makcik abang pun sama, rambut panjang merebang macam tu je. Kalau berlari berombak-rombak lah rambutnya, dengan ketak-ketak, ikal-ikal mayang. Jadi diorang pun turun jumpa tunang masing-masing. Lepas jumpa tunang masing-masing, masing-masing pun pergilah makan. Bila dah makan tu, disebabkan Mas ni makan kat tempat yang dekat, jadi dia tu balik awal lah. Lepas dah balik awal, dia tunggu dekat balkoni. Tunggu kat balkoni lah, tunggu dekat lobby. Bukan balkoni, tunggu kat lobby asrama. Lepas tu tunggu.
Kak Lina tak sampai-sampai. Dia kata, kalau macam tu dia pergilah tengok TV. Sebab dekat lobi tu dekat dengan kawasan TV. Dia pun pergi kat kawasan TV tu, dia buka TV, dia tengok TV. Lepas lebih kurang 10 minit, tak sampai-sampai juga. Ni dah dekat ke 12 ni. Mana Kak Lina ni? Agaknya Kak Lina tu seronok sangat jumpa tunang ni. Tiba-tiba dia nampak Kak Lina dah mula nak naik tangga. Dia pun paling, "Kak, tunggu Kak," dia kata. Lepas tu dia pun berlari lah kat akak tu. Kak Lina makin laju. Makin dia kejar Kak Lina makin laju. Sampai dekat anak tangga yang pertama, dia tengok Kak Lina dah ada dekat tingkat atas. Dan nampaklah Kak Lina naik. Dia pun lari dah. Lari. Kejar Kak Lina tu. "Kak, tunggu Kak." Sambil dia kejar tu, sambil dia cakap, "Kak, tunggu Kak. Kak, jangan lari sangat Kak. Lajunya Kak, akak lari." Dia tak terfikir tau. Dia ingat Kak Lina dengan rambut panjang-panjang merebang bergibai-gibai macam tu. Dia kejar sampai atas. Kak, tunggu Kak. Kak, janganlah lari dalam ni. Penat ni akak ni. Sabarlah dulu." Dia kejar akak tu. Kejar akak tu. Tiba-tiba, dia perasan dah tak ada tangga nak naik. Jadi dengan kata lain, itu adalah tingkat ke-15. Masa tu baru dia perasan, alamak, dia dah kena main kot. Lepas tu dia nampak Kak Lina tu dekat tangga teratas, dekat hujung paling tangga, dan membelakangkan dia. Abang pula yang seram tu. Dia membelakangkan si Mas lah. Bila dah macam tu, dia tahu Kak Lina tu bukan Kak Lina. Sebelum benda tu palingkan muka ke arah dia, lebih baik dia lari tinggalkan tempat tu. Dia turun tangga. Dia kata, Mas cerita, dia turun tangga memang dah tak turun pakai tangga je lah. Memang melangkah gerbang sampai bawah sambil dia baca. Dia ingat waktu tu hanya doa naik kereta je. Abang tak nak cakap perkataan tu nanti. Bang, salah bang perkataan tu. Kerendaan kenderaan, dan abang tak tahu lah sampai sekarang kenapa abang susah nak sebut. Dia ingat doa naik kereta je. Bismillahirrahmanirrahim. Abang pun lupa doa naik kereta tu macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Abang jarang-jarang baca doa naik kenderaan je, abang lupa. Lebih kurang macam tu. Dia kata baca tu je. Itu yang dia ingat. Pada masa yang sama, Kak Lina yang sebenar ada dekat tingkat 4. Dia dengar, Mas, kenapa Mas naik tingkat tinggi? Lepas tu duk menjerit-jerit baca doa naik kenderaan tu, naik kereta tu. Masa tu Mas cerita dia langkau tangga tung tom. Sampailah tingkat keempat, dia nampak Kak Lina, dia terus peluk Kak Lina, menangis dia. Lepas tu Kak Lina tanya, "Kau kenapa? Akak tengok kat bawah kau tak ada. Akak syak kau dah naik tingkat 4 dulu." Dia cerita, "Akak tadi saya nampak akak naik tingkat atas. Lepas tu akak lari, rupanya saya terserempak dengan benda tu Kak." Kak Lina dah cakap, "Jomlah kita masuk bilik. Apa benda kau terserempak tu?" Lepas tu diorang pun masuk bilik. Berceritalah dia diorang. Sebenarnya yang selama ni Mas kejar naik atas tu bukanlah Kak Lina, tapi seseorang yang dia pun tak tahu. Sebab sampai ke atas tu Kak Lina tu tak palingkan muka tengok dia, dan dia bersyukur Kak Lina tu tak paling. Nampak rambut tu panjang je, bergibai-gibai macam tu kan. Jadi sampai ketua, Mas masih ingat lagi pengalaman-pengalaman dia menjadi seorang minah kilang. Ada 4 cerita hari ni. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang satu cerita, maksudnya seorang punya cerita je tau. Abang dah lama tak cerita macam ni. Seorang punya cerita di pecah 4 tentang pengalaman, kalau tak silap nama dia Mastura, Puan Mastura, ataupun abang panggil Kak Mastura kan, dia sampaikan abang melalui email. Jadi abang harap cerita kali ni menjadi iktibar untuk kita semua, yang kita kena sedar, apapun kita hidup bersebelahan, dan kita tak perlu terlalu takut, sebab kita ada Nabi, kita ada Allah Ta'ala, dan kita kalau takut sangat, selawat Nabi lah yang paling senang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya, wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling senang sekali lah nak ingat. Kalau kita nak ingat surah Al-Baqarah, kahu pula nak ingat kan, wa ilahukum nak dah. Al-Baqarah kan surah panjang, kita ingatlah. Fatihah pun kadang-kadang kita kan hara juga kan, nak baca Al-Fatihah waktu kita takut. Jadi selawat Nabi lah yang paling senang. Itu sebenarnya ada seorang penonton abang, dia cakap, "Mas tu abang asyik kena dengki je kan." Jadi dia pesan ke abang, bacalah surah Al-Baqarah, selawat Nabi waktu kalau kita dalam ketakutan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.